Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Oke guys, oke, sorry, lupa. Saya lupa nak apa tu? Uh, Upkan volume mixer saya. Sorry. Maaf ya. Oke, hai, hello semua. Bersua kembali kita dalam rancangan KKC atau Kanta Kelam Channel bersama dengan saya Angie. Salut. Okey, diharap keadaan kita semua, anda dan saya lah, berada dalam keadaan yang kian membaiklah, okey. Sebelum bermula dengan pengungsian kita pada hari ini, saya ingin memberi sedikitlah pesanan khidmat masyarakat. Diharap sama-samalah kita mematuhi SOP yang telah disediakan serta ambillah vaksin yang telah disediakan untuk mengurangkan lagi kadar keberjangkitan. Alright. Baiklah, di hari Selasa ini seperti biasalah merupakan hari perkongsian kita tentang kisah jenayah yang ada di seputaran yang ada di seputaran kita maupun di luar negara. Harap semualah jalankanlah kajian sendiri jika anda inginkan maklumat yang lebih itu. Anggaplah rancangan ini sebagai peneman anda, tidak lebih daripada itu. Okey? Tanpa buang masa lagi, jom kita ke kisah pada malam ini. Tunggu apa lagi? Jom. Okey. Seperti yang anda dapat baca di sini, insan terpilih lah pula kan. Macam tak kena pula Insan yang kita maksudkan pada hari ini, yang ingin kita kupas pada hari ini adalah Edmund Kemper. Atau lebih dikenali sebagai Co-Ed Killer. Pemuda ini mempunyai saiz badan yang besar, iaitu tingginya lebih kurang 2.06 meter. Serta beliau telah disahkan memiliki kadar IQ yang tinggi, iaitu sebanyak 145. Untuk pengetahuan semua, Albert Einstein yang diiktiraflah sebagai manusia terpintar terbijak di dunia, mempunyai dalam 160 lebih IQ-nya. Jadi beliau ini dikategorikan di atas rata-rata IQ manusia yang ada di muka bumi inilah pada masa itu. Dia juga dijuluki dengan panggilan Co-Ed Killer kerana kebanyakan mangsanya adalah pelajar mana ni tadi? Adalah pelajar kolej wanita. Lelaki yang saya maksudkan ini, seperti yang saya sebut tadi lah, dengan nama penuhnya sekarang dengan nama penuh beliau, iaitu Edmund Emil Kemper III. Si bapa dia pula nanti, biar saya terangkan kat sini lah. Si bapa dia nanti Edmund Emil Kemper II. Itu bapa dia. Nanti ya. Sabar. Okey.
Um, uh, Dia telah dilahirkan pada 18 Disember 1948 di California, Amerika Serikat. Dia adalah pembunuh bersiri di Amerika Serikat, Borogol, Carnival, dan juga menghidapi sakit mental yang dikatakan nekrofilia. Iaitu seseorang yang mempunyai nafsu untuk melakukan hubungan badan dengan mayat. Memang masalah. Maaf kalau saya ketawa-ketawa ni sebab saya dah teliti sikit cerita ni. Memang kejam lah. Saya lanjut terus lah. Okey. Dia juga telah membunuh 10 orang, termasuk datuk, nenek. Iaitu dia lakukan pada usia 15 tahun. 15 tahun dah bunuh datuk dengan nenek dia sendiri, dan juga ibu kandungnya sendiri pada usia 24 tahun. Baiklah, kita sentuh sedikit tentang latar belakang si camper ini ya. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ingat tak kalau anda semua ada mengikuti kisah minggu lepas, iaitu Clown Killer? Ingat tak Clown Killer tu? Kedudukan mereka berdua adalah sama. Clown Killer pun anak kedua, dan dia juga anak kedua dari 3 bersaudara, iaitu yang depan perempuan dan yang hujung juga perempuan, yang bongsu juga perempuan. Dia satu-satunya lelaki di tengah-tengah adik-beradik ini. Ayahnya seperti yang saya sebut nama tadi, iaitu Edmund Kemper II, merupakan petugas menguji senjata nuklear, dan isterinya Colonel Elizabeth Kemper, dan isterinya pula yang bernama Colonel Elizabeth Kemper. Kemper amat rapat dengan ayahnya, namun terpaksa berpisahlah dengan ayahnya pada tahun 1957, iaitu pada tahun kemerdekaan Malaysia, kerana orang tuanya bercerai. Hubungan Kemper dengan ibunya memang renggang lah, disebabkan ibu dia ini seorang yang ketagihan alkohol. Si ibu selalu melecehkan, memperendahkan Kemper, dan ini menyebabkan Kemper berdendam pada ibunya. Malahan Kemper ini disuruh tidur tau. Dia disuruh tidur di lantai bawah rumah mereka serta dikunci oleh ibunya dari luar. Konon kata ibunya, takut-takut si Kemper ni mengganggu kakak dan adiknya. Padahal pada masa itu Kemper belum menunjukkan tanda-tanda jahat dia pada masa itu. Mungkin kerana tekanan yang Kemper dapat dari ibunya, pada usia 10 tahun dia telah mula menunjukkan perangai antisosial. Antisosial ni dia tak nak bergaul dengan orang sangat, dia nak solo-solo aja, okey, dan gemar mendera serta membunuh binatang. Untuk info korang semua, biasa selit sikit lah, takut saya lupa nanti. Okey, untuk info, ini merupakan salah satu tanda yang seseorang itu ada masalah mental, seperti yang dihadapi oleh si Kemper ini. Ini kerana hampir semua, kalau anda sendiri nak, macam saya cakap tadi lah, kalau anda sendiri inginkan maklumat lebih lanjut, anda boleh jalankan kajian. Sebab mengikut apa yang saya, di antara beberapa perkongsian yang telah saya lakukan, ini merupakan salah satu daripada tanda yang akan melahirkan seseorang itu menjadi seseorang yang bermasalah di masa hadapan. Selain daripada dia suka binatang, masalah keluarga,
dia mungkin mengsedera ibu ataupun ayahnya. Itu dua tu memang menjadi yang nombor satu, nombor dua lah, yang akan membentuk seseorang yang akan membuat masalah di masa hadapan. Jadi kalau boleh tolong elakkanlah. Kalau ada tengok anak-anak ke apa ke yang cenderung buat macam ni, tolong nasihatkan, okey? Tolong nasihatkan. Okey? Okey. Masuk sini. Ini terbukti apabila dia sanggup menguburkan kucing peliharaannya sendiri hidup-hidup, dan setelah mati dia memenggal kepala kucing itu dan memakukannya ke dinding. Tengok kan dah sakit tu. Dia sempat mengatakan perbuatan ini merupakan satu kepuasan yang tidak dapat digambarkan. Pernah juga kakak camper ini bergurau menyuruhnya mencium gurunya sendiri. Tapi si camper ni pula menjawab dia harus membunuh gurunya itu. Harus membunuh gurunya itu sebelum dia mencium gurunya. Makin pelik kan perangai si camper ini kan. Tambah parah lagi, fantasi si camper ni memang pelik. Dia membayangkan dirinya berada dalam bilik gas beracun dan duduk di atas kerusi elektrik. Pelik kan? Pelik-pelik aja. Dia punya apa tu? Fantasi permainan dia ni memang pelik-pelik dari kecil dah macam tu. Dia akan berlakon seperti dia sedang direnjat elektrik. Tak kala butang Swiss yang kononnya menghidupkan kerusi elektrik itu dihidupkan. Memang dah sakit dah. Memang dah ada macam hin dia yang ini dia dah tak betul dari kecil lagi. Namun begitu, si camper juga pernah hampir meninggal apabila kakaknya menolak dia ke jalan dan hampir dilanggar kereta. Dan sekali lagi kakaknya juga menolak dia ke dalam kolam sehingga dia hampir lemas. Kakak dia ni pun satu hal. Tapi nasib dia tak ambil nyawa kakak dan adiknya juga. Okeylah, pada usia 14 tahun, camper melarikan diri dari rumah dalam usaha untuk berdamai dengan ayahnya di Van Nuys, California. Setiba di sana, beliau mengetahui bahawa bapaknya telah berkahwin semula dan mempunyai seorang anak tiri. Camper tinggal bersama ayahnya sebentar sebelum ayahnya menghantarnya kembali ke rumah datuk dan neneknya yang berada di kawasan pegunungan Norfolk, California juga. Namun begitu, camper benci tinggal di Norfolk kerana datuknya disifatkan sebagai seorang yang kedekut dan neneknya selalu mengatakan contohlah saya dan datuk kamu. Lalu mengagung-agungkan diri sendiri kan, dan ini telah menghidupkan lagi api pemberontakan di dalam diri camper yang ada pada masa itu. Okey, pada 27 Ogos 1964, pada masa itu usianya 15 tahun. Neneknya telah menjadi korban pertama camper apabila dia telah menembak neneknya di kepala sebelum menembak 2 das lagi ke arah belakang neneknya. Manakala si datuk pula telah dihabiskannya juga sebaik saja datuknya balik dari pasar dengan senjata yang sama. Oleh kerana usia masih muda masa itu iaitu 15 tahun, dia pun menjadi panik. Lalu menelefon ke ibunya. Ibunya memberitahu agar dia menelefon polis dan dia pun memanggil polis dan menerangkan bahawa dia telah menghabisi nyawa nenek dan datuknya, dan pihak polis pun datang untuk mengambilnya dan dia menunggu sebab
dia tak tahu apa nak buat kan, dia macam clue kan. Dia tunggulah jadi polis, tahan. Selepas penangkapan itu, si camper ni berkata bahawa dia hanya mahu merasa, tengok, hanya mahu merasa perasaan membunuh neneknya. Kan tengok, ini dah makin teruk si camper ni. Okey. Dan memberi keterangan bahawa dia membunuh atuknya supaya dia tidak perlu mengetahui bahawa isterinya telah mati. Kan tengok, peliklah. Pakar psikiatris mahkamah mengesahkan dia mengalami skizofrenia paranoid dan kemudiannya menghantarnya ke sebuah hospital sakit jiwa, iaitu Hospital Atascadero. Dalam kawalan keselamatan maksimum yang menempatkan para pesakit mental. Bukan untuk membela si camper ni. Okey, saya ingin tegaskan di sini. Tapi semua ini terdorong daripada penolakan kedua orang tuanya dan layanan yang buruk dari datuk dan neneknya. Sekira semacam satu bentuk balasan lah atas apa yang mereka semua ni dah buat pada dia kan. Namun seperti yang biasa saya katakan lah, iaitu niat tidak menghalalkan cara. Ingat tu. Okey. Di Atascadero ni, di hospital ni, pakar psikiatris yang ada di situ tidak bersetuju dengan penilaian yang telah dibuat oleh pakar di mahkamah tadi, yang kerana camper ni tidak menunjukkan dirinya sakit mental. Malahan hasil penilaian mereka telah mendapati si camper ni seorang yang sangat bijak dan mempunyai daya dan mempunyai kepercayaan diri yang sangat kuat. Ini terbukti dengan tes IQ dia tadi tu. Okey. Yang mencapai hingga ke 145 markah. Oleh kerana si camper ni bijak, maka dia dilayan dengan baiklah di hospital berkenaan. Malahan dia telah dilatih dilatih pula jadi psikiatris. Kira macam pelatih psikiatris lah oleh pihak hospital berkenaan. Pada 18 Disember 1969, iaitu pada ulang tahun ke-21 si camper, dia telah dibebaskan atas pengawasan oleh pihak hospital tadi. Setelah dibebaskan, dia pun kembali tinggal bersama dengan ibunya. Pada 29 November 1972, atas laporan baik dari pihak hospital pada masa itu, segala rekod kejahatan silam camper telah dipadamkan secara kekal. Ingat tu, secara kekal, agar remaja ini mampu hidup normal seperti orang lain. Agar dia mampu hidup normal seperti orang lain. Dan inilah kira macam satu bentuk pemaafan lah daripada kisah yang dia telah buat, agar dia tak mengulangi lah, dengan harapan dia tidak mengulangi apa yang telah terjadi sebelumnya kan. Dia camper pernah menyimpan niat untuk menjadi seorang polis, akan tetapi ukuran badannya yang terlalu besar telah menyebabkan dia ditolak. Kesian dia. Ini bukan sebab dia bukan sebab rekod jenayah dia tadi, bukan sebab rekod jenayah dia tu memang dah dihapuskan secara kekal. Ini kerana memang badan dia yang besar. Itulah macam tadi kan, 2.06 meter tinggi tu, besar badan dia. Kalau korang tengok gambar dekat belakang ni, dekat tepi ni, korang akan nampak betapa besar dia badan dia bila dibandingkan dengan saiz orang kebiasaan. Walaupun ditolak untuk menyertai polis, namun camper tetap menjalinkan hubungan yang baik dengan polis-polis yang dia kenali, terutamanya polis-polis di kawasan setempat lah. Camper
sempat melakukan beberapa pekerjaan sebelum bekerja dengan bahagian lebuh raya California atau kini lebih dikenali sebagai Jabatan Pengangkutan California. Pada masa itu hubungan dia dengan si ibu masih keruh dan bermusuh-musuh. Kedua-duanya sering kedengaran bertelagah oleh jiran-jiran mereka. Kita masuk ke kita masuklah ha. Kita masuk terus ke siri si camper ni mengambil nyawa korbannya. Okey? Tengok suara saya pun dah okey. Macam terkeluar kan. Sorry ya. Sorry. Maafkan saya. Setelah cukup wang simpanannya, dia pun tinggal di apartmennya sendiri. Apartmen ni dia bukan seorang-seorang tinggal kat situ tau. Dia kongsi dengan kawan-kawannya lain, tapi dia kira dah mampulah untuk tinggal di apartmen itu bersama kawan-kawannya lain lah. Apabila di sana, setelah dia keluar dari perkongkongan ibunya, sifat lamanya pun mulai bangkit apabila dia melihat ramai pada saat itulah wanita-wanita yang gemar hitchhiking. Hitchhiking ni merupakan satu, macam mana nak cakap satu perkara yang dibuat di mana orang tu suka menumpang kereta orang lain walaupun orang tu dia tak kenal. Asalkan jalan yang dituju sama atau melimpasi kawasan rumahnya. Dia main tumpang aja kan, tak pedulilah orang tu dia kenal ke tak. Ini bahaya dulu ni sebab tak tahulah kenapa dia orang punya mentaliti dulu macam ni kan. Memang pelik. Memang kira macam memudahkan lagi lah kerja si camper ni. Aduhai. Dari dengan itu dia pun mula membeli. Apa? Kalau sebelum kita buat jenayah ni kita perlu apa? Kelengkapan. Betul. Dia pun mula membeli plastik sampah hitam yang bersaiz besar, pisau, selimut, gari dan semua barang itu dia simpan dalam kereta. Atas desakan nafsu dia, nafsu lama dia ni, nafsu jahat dia tu. Pada 7 Mei 1972, 2 mahasiswa wanita telah menjadi korbannya. Setelah mereka menunggu tumpangan di tepi jalan, dia menumpangkan 2 gadis malang ini dan membawa mereka ke hutan yang agak terpencil, lalu melecehkan mereka. Melecehkan, korang faham lah ya apa yang melecehkan tu, dia kan mereka. Okey. Dan sebelum dia mengakhiri nyawa 2 mahasiswi malang ini tadi. Selepas melakukan kekejaman tadi, dia sempat ditahan tau pada masa itu. Balik tu, lepas dia habisi nyawa dia orang tu, dia balik, dia sempat ditahan oleh polis. Tapi bukan atas kesalahan dia itu. Apabila peronda lebuh raya pada masa itu melihat salah satu pada lampu belakangnya rosak, jadi mereka menegurnya untuk membaiki lampu itu. Dan dia pun bebas. Pada masa itu tengok ada nasib kan. Tapi saya katalah sepandai-pandai tumpai melompat, akhir-akhirnya jatuh ke tanah juga kan. Dia pun membawa kedua mayat wanita gadis malang ini tadi ke apartmennya, yang kebetulan pada masa itu penghuni-penghuni lain tiada, kosong. Dia pun melecehkan sekali lagi mayat-mayat tersebut, mengambil gambar mereka, dan selepas itu dia pun, maafkan saya ya, saya terpaksa menyebut ni, memotong-motong mayat kedua wanita malang ini dan memasukkannya ke dalam beg plastik serta membuangnya ke kawasan Gunung Loma Petra. Loma Petra, Gunung Loma Petra. Pada 14 September 1972, sekali lagi lah si camper ni buat hal. Dia telah mengambil nyawa seorang lagi gadis yang merupakan gadis di kelas tarian berusia 15 tahun, iaitu Aiko Koh.
dia telah menumpangkan Aiko sebelum dia melakukan perkara yang serupa seperti yang dia lakukan sebelum inilah pada Aiko. Dia telah mencekik Aiko sehingga tidak sadarkan diri, melecehkannya sebelum dan mengambil nyawa lah. Melecehkannya dan mengambil nyawanya sebagai menamatkan kekejaman yang telah dilakukan oleh Kemper pada si Aiko. Selesai menghabisi nyawa Aiko, dia pergi. Tengok betapa pelik kan? Dia sempat pergi minum di bar yang berdekatan. Dan pada masa yang sama juga rakan-rakan polisnya pun ada minum bersama dengan dia pada masa itu. Tengok. Eh, bukan bagus tu. Ni dia tu. Ni. Susah nak cakap. Lepas dia sempat minum bersama dengan polis tu, baru dia balik ke apartmen dia, dan dia lakukan aksi yang sama, diulang dia lagi seperti apa yang dia lakukan dengan dua gadis malang yang terdahulu. Pada 7 Januari 1973, Kemper telah kembali tinggal bersama ibunya. Dia memandu di kawasan sekitar kampus, menumpangkan seorang gadis yang berusia 18 tahun, iaitu Cynthia Ann atau lebih dikenali dengan nama Cindy. Caranya tetap sama, iaitu membawa gadis malang ini ke kawasan terpencil, melecehkannya, kemudian mengakhiri nyawa gadis malang tersebut. Tapi kali ini dia membawa gadis itu balik ke rumah ibunya dan menyembunyikan mayat tersebut di dalam amari, di dalam kamarnya lah, untuk semalaman. Dia hanya melakukan aksi seperti aksi yang sama seperti yang dia lakukan dengan masa-masa sebelumnya selepas ibunya keluar bekerja pada pagi keesokannya. Dia telah menanam kepala si Cindy ini di taman di kawasan rumah ibunya, dan sisa-sisa tubuh Cindy dibuang di kawasan lereng bukit berhampiran. Apabila sisa-sisa badan tubuh Cindy ditemui kecuali kepalanya, ahli patologi mengatakan mayat tersebut telah dipotong dengan menggunakan gergaji elektrik. Jigsaw tu. Setelah sebulan berehat, boleh berehat pula dia ni kan. Kemper. Seorang lagi lah gadis malang telah menjadi korban kekejaman si Kemper ni. Setelah mayat-mayat korban terdahulu, Kemper ni mulai ditemui oleh polis tempat. Pihak kampus telah menyarankan agar para penuntutnya menumpang kereta yang hanya mempunyai stiker kampus sahaja. Tapi malang 1000 kali malang dan sayang, si Kemper ni pun ada mempunyai stiker ini kerana ibunya juga bekerja di situ. Di saat dia sedang memburu mangsa, dia telah menumpangkan Rosalind Trophy dan Alice Louis. Walaupun pada mulanya Alice ni agak keberatan lah. Mestilah kan, dah kita tahu kan benda tengah hangat sekarang ni kan, takkanlah nak tumpang orang sebarang-sebarang. Si Alice ni memang berjaga-jaga jugalah, tapi apa boleh buat kan, kalau dah ajal sampai di situ, apa boleh buat lah, memang di situ sajalah. Jadi inilah yang terjadi pada si Alice ni. Setelah dipujuk oleh kawannya Roslyn yang masuk ke dalam kereta terlebih dahulu, dia pun akur lah. Apabila dua gadis ini telah masuk ke dalam keretanya, dia pun membawa mereka ke tempat terpencil seperti biasa dan menembak kepala kedua-dua gadis malang ini sebelum dia membungkus mayat mereka dengan selimut
dan memasukkannya dalam kantung plastik. Lepas itu dia memisahkan. Saya guna perkataan memisahkan lah ya. Saya tak nak guna perkataan yang satu tu, takut nanti di pit. Saya cuba guna ayat yang saya rasa macam boleh memesongkan sikit lah daripada penggunaan perkataan bunuh, pancung, tu. Okey. Dia pun memisahkan kepala kedua gadis malang ini, dan sekali lagi dia melecehkan badan tubuh tanpa kepala itu. Kemudian dia memotong-motong badan mereka sebelum membuangnya seperti biasa. Memang saya dengar apa dia buat ni, aku rasa saya nak mutah lah. Camper. Okey lah. Selepas 2 bulan selepas kegiatan terakhir si camper ni, barulah si camper ni membunuh ibunya dan sahabat ibunya. Ini semua dilakukan atas dasar dendamnya selama ini yang terpendam terhadap ibunya. Dia sengaja menunggu ibunya tidur sebelum dia memukul. Kepala ibunya dengan menggunakan tukul. Dan memisahkan kepala ibunya dengan badan menggunakan pisau yang ada pada dirinya. Dia yang lebih tak betul dia ni, dia telah menggantung kepala ibunya dan dijadikan sebagai papan sasaran. Macam kita main dart tu. Dia telah jadikan, kemudian dia tikam pisau, panah ke kepala ibunya. Setelah puas dia buat semua benda tu, mungkin sampai hancur lah kepala si ibu ni kan. Dia pun keluar lagi minum di bar yang berdekatan sana, dan dia sekali lagi bertemu dengan rakan-rakan polisnya yang kebetulan tengah minum pada masa itu di bar yang sama. Dan sebelum dia keluar tu, dia telah sembunyikanlah mayat ibunya dalam amari. Kebetulan pada masa itu polis-polis ni sedang berbincang tentang kes pembunuhan bersiri yang sangat aktif, yang sedang aktif lah di kawasan mereka. Dan si camper ni turut serta juga, macam tahu pula dia bercerita kat situ dengan polis-polis ni tadi. Dia tak tahu, yang bukan polis-polis ni tak tahu, dia tahu. Polis-polis ni pula tak tahu yang pembunuh dia ada bersama dengan mereka pada masa tu. Camper. Sebaik saja balik dari bar, dia pun menjemput sahabat ibunya yang bernama Sally Hillett untuk makan malam dan menonton filem. Setiba si Sally ni di rumah, tanpa menunggu lama lah, camper terus mencekik Sally hingga meninggoy dan menyorokkan mayat si Sally ni di dalam amari. Dalam amari juga, amari yang samalah dengan dia letak ibu dia tadi kan. Jadi kenapa pula Sally ni menjadi mangsa si camper ni? Ini semua, tengok betapa pelik dia alasan dia bunuh Sally ni kan. Ini semua kerana dia ingin mereka reka cerita kononnya ibunya dan Sally pergi melancong ke luar negara bersama-sama. Pelik kan? Hanya untuk mencipta alibi sahaja. Sally yang langsung tak bersalah dan tak tahu apa-apa menjadi mangsa kekejamannya. Memang tak ada timerut dan camper. Sally merupakan mangsa terakhir si camper. Tak lama selepas itu dia menyerahkan diri kepada si polis. Namun begitu, sebaik sahaja ia menghabiskan nyawa Sally dan ibunya,
Dia sempat melarikan diri dari tempat kejadian dan memandu tanpa arah. Dia telah mengambil pil kafein agar dia mampu memandu tanpa henti pada masa yang panjang lah, supaya dia tak mengantuk. Itu guna pil tu. Dia juga pada masa itu mempunyai 3 senjata dan beratus peluru dalam kereta. Setelah lama memandu, dia pun menukar pikiran lah. Dia pun berhenti di sebuah pondok telefon di tepi jalan dan menelefon polis tentang keberadaannya, kerana dia menyangkakan polis telah tahu akan perbuatan jahatnya. Dia juga rasa dirinya tidak mampu lagi lah untuk hidup dalam buruan. Sebaik saja menelefon pihak polis, dia menyatakan segalanya pada pihak polis. Namun begitu, polis ni pula boleh tak percaya. Sebab dah geng kan, dah kawan, minum sama selalu, bergurau apa semua selalu kan. Mana nak percaya, memang polis tu ingat dia main-main kan. Malahan polis mengatakan, jangan bergurau begini Ed. Sekarang ni kami tengah sibuk. Nanti kamu telefon lagi ya, kata polis itu. Mungkin sebab terlampau rapat lah, itulah dia orang ingat ni dia apa tu camper ni bergurau. Selepas panggilan pertama tadi gagal, camper telefon sekali lagi. Dia telefon sekali lagi dan terus meminta untuk bercakap dengan seorang polis yang sangat rapat dengannya. Yang ini lebih lah, macam dia sahabat dia lah polis ni. Sebaik saja polis itu di talian, dia terus menceritakan segalanya pada pegawai tersebut, termasuklah di mana mayat ibunya dan Sally, serta di mana dia sedang berada sekarang agar memudahkan proses penahanan. Walau bagaimanapun, pada mulanya sempat dipersoalkan oleh kawan rapatnya itu. Namun setelah ditegaskan oleh si camper, barulah mereka mula percaya. Pihak polis pun buka tempat si camper yang camper beritahu ni, dan sememangnya dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu si polis datang. Apalagi dia pun ditangkap. Di balai dia mengaku bahawa dia bukan saja telah membunuh ibu dan sahabat ibunya saja. Terdapat mangsa lain juga yang telah menjadi korbannya. Dia jujur je lah, dia buka je lah. Dia buka cerita je. Ini menimbulkan tanda tanya pada pihak polis. Kenapa dia rela menyerahkan diri? Dia menjawab semua kejahatannya ini telah lari dari matlamat asalnya. Dan semua ini tidak mampu memuaskan hatinya. Memanglah kau camper, kau ingat dengan ambil nyawa orang kau boleh puas ke? Aduh, Dia juga sempat menggunakan alasan dirinya gila atas semua tindakannya ini. Dia mengatakan dirinya dikuasai oleh 2 makhluk jahat yang mengendalikan dirinya. Namun disangkal oleh pihak hospital mental dengan mengatakan dia waras, dan semua wanita yang semua mangsa wanita itu sekadar pengganti untuk sasaran utamanya, iaitu siapa? Ibunya sendiri. Dendam dengan mak sendiri kan. Akhirnya pada 8 November 1972, juri yang disertai oleh 6 lelaki dan 6 wanita telah menyatakan bahawa si camper ni waras dan bersalah dalam semua tindakan kejahatan yang telah pun dia lakukan. Camper sendiri telah meminta untuk dijatuhkan hukuman mati atas kesalahannya itu. Namun dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dan kini dia masih dipenjarakan dan usia dia lebih kurang dalam 75 macam itulah, dalam 70-an lah. Untuk info tambahan ada beberapa dokumentari yang disertai oleh si camper ni sendiri. Ada 2 kalau tak silap saya. Dan ada juga filem yang dibuat berdasarkan kisah kelam si camper ini. Jika anda semua ada ke lapangan, cari-carilah ya. Tengok, bukan nak belajar, tengok untuk ambil iktibar. Maka berakhirlah kisah kelam Edmund Camper kita pada kali ini.
Okey guys. Okey, bagaimana guys dengan perkongsian hari ini? Ah, diharap diharap memberi sedikitlah pelajaran kepada kita, terutamanya ibu bapa, agar sentiasa, kalau bolehlah, sentiasa berlaku adil dengan anak-anak, dan janganlah kita memperkecilkan anak-anak kerana ia terlahir dari darah daging kita sendiri. Okey, jika anda memperkecilkan anak-anak anda, samalah seperti anda memperkecilkan diri sendiri. Ingat tu, pantau perkembangan mereka bukan setakat tubuh badan, namun perkembangan mental mereka, agar tubuh dan mental mereka sama-sama sehat. Kalau boleh, dekatkanlah anak-anak dengan ilmu agama, agar mereka ada penyuluh hidup dikala mereka dalam keadaan kelam nanti. Dan pada anak-anak pula, jangan mendahaka kepada ibu bapa. Ingat, keganasan bukan penyelesaian. Ingat tu. Okey. Okeylah. Aduh, saya pun dah ni juga ni. Panjang juga kali ni. Kejap saya nak tengok berapa lama ni. 42 minit lamanya. Tak boleh ni, tak boleh. Okeylah. Okey, akhir kata, maaf jika ada kesilapan dan salah cara sepanjang perkongsian ini. Jalankanlah kajian anda sendiri jika ingin maklumat yang lebih jitu. Saya di sini sekadar pencerita saja, okey. Tidak lebih dari itu. Stay safe. Saya Angie dan ini KKC. Salut. Bye. Terima kasih kerana membina saluran dengan aku. Harap semuanya menghibur dengan perkongsian yang telah disampaikan, kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.